Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani bersua menerusi Ruang Bicara. Nama saya Wan Syahrina dan anda sedang menyaksikan Bernama TV. Malam ini kita mengangkat tajuk Menjelajah Melankolia Menggubah Kesihatan Minda. Dan kenapa kita pentingkan isu ini pada malam ini, mungkin sebagai susulan kepada kenyataan Menteri Kesihatan sehari lepas, iaitu berkenaan dengan jumlah 17,301 saringan kesihatan mental melalui modul kesihatan mental MyMinda di aplikasi MySejahtera dilaksanakan sejak program itu. Dan daripada jumlah tersebut, jumlah keseluruhan pengguna yang mengambil ujian saringan kesihatan mental itu sebanyak 23% ataupun 3,983 mempunyai risiko kemurungan dan 15% ataupun 2,592 mempunyai risiko keresahan. Jadi kita ingin sekali lagi membawa naik, mengangkat isu kesihatan mental dalam kalangan masyarakat kita, terutamanya apabila indikator-indikator penting seperti ini wujud. Dan untuk itu kita bersama-sama dua tetamu sekarang ini. Pertamanya Dr. Nurashikin Ibrahim, pakar perunding perubatan kesihatan awam, Ketua Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar, Doktor? Khabar. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you, Wan. Baik juga Dr. N ataupun lebih mesra kita panggil mungkin Dr. Ramli Muhammad Ali, pakar perunding psikiatri, Ketua Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental, Hospital Tunku Azizah, Kementerian Kesihatan. Terima kasih itu juga Dr. kerana bersama-sama kami. Baik, saya rasa sihat mental sebab ada orang-orang yang Alhamdulillah yang mengawal dan mengawasi keadaan kesihatan mental, insya-Allah. Baik, pertama sekali kalau kita bercakap tentang ini, tentang apa yang saya bacakan lebih awal, sehingga 15 November itu dalam tempoh kurang sebulan selepas dilancarkan 17,300 saringan mental direkod menerusi MyMinda. Jadi kalau kita ambil angka ini, adakah kita berdepan dengan satu angka yang membimbangkan dalam konteks kesihatan mental masyarakat Malaysia, Doktor? Thank you. Terima kasih, Wan. Sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya bila kita, data yang ditunjukkan tadi adalah data yang dikongsi tadi adalah data MyMinda saringan. Saringan ni dilancarkan modul itu sendiri dalam MySejahtera, sebab dulu kan MySejahtera kita gunakan untuk COVID kan. Tetapi kita dapati terdapat peluang di situ di mana kita boleh untuk mengakses, memberi rakyat untuk akses kepada saringan, sebab rakyat sekurang-kurangnya boleh tahu status. Tapi sebenarnya kalau kita nak lihat isu kesihatan mental, saya rasa isu ni telah semenjak semasa even COVID lagi, sebelum pun ada, tetapi diangkat kerana semasa kita punya pandemik berlaku, disebabkan oleh mereka duduk di rumah dan pelbagai faktor-faktor sosial lain. Jadi isu kesihatan mental tu memang telah ada. Dan kalau kita ikut statistik yang Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah kita juga kongsikan kebelakangan ini, apa yang lebih membimbangkan adalah kita lihat bahawa statistik kesihatan mental kalau masa 2009, peratusan kemurungan atau prevalent kemurungan dalam kalangan masyarakat dewasa 18 tahun ke atas adalah anggaran 500,000 rakyat Malaysia. Okey. Tetapi bila kita buat kembali, contohnya pada tahun 2022 semasa pandemik kita telah memasuki fasa endemik, kita dapati peningkatan itu lebih ketara juga dalam kalangan kanak-kanak remaja. Jadi mereka yang berumur, terutama di peringkat sekolah yang berumur 13 sampai 17, kita dapati prevalent kemurungan meningkat daripada tahun masa kita buat tahun 2017 dulu, compare dengan 2022, prevalent tu meningkat daripada 18% lebih kepada even above 26%. Dan yang lebih membimbangkan, saya rasa apa yang saya rasa even saya share concern dengan pakar-pakar adalah prevalent masalah tingkah laku bunuh diri. Yang saya rasa satu adalah perkara yang kadang-kadang ramai masih merasakan tebu untuk kita discuss, untuk kita bincang. Tetapi kalau kita lihat prevalent itu telah meningkat untuk sama ada idea dan juga cubaan. Jadi di situ yang lebih membimbangkan untuk golongan kanak-kanak remaja. Okey. Saya berhenti di situ. Okey. Jadi jumlah ini yang mengambil ataupun melakukan ujian saringan di MyMinda juga mungkin merupakan indikasi bahawa rakyat kita mungkin lebih cakna, ataupun mereka juga ada memikirkan, adakah saya ni kesihatan mental saya okey ke tidak ke, jadi saya nak buat. Mungkin juga begitu. Okey, doktor menyebutkan tentang
perbezaan statistik daripada dekad ini dengan dekad yang sebelum ni, dengan pertambahan kepada jumlah mereka dalam kalangan kanak-kanak remaja. Kalau kita nak melihat kepada perkara ini, adakah ada wujud perbezaan ataupun wujud kemungkinan yang mana semua orang sebenarnya ada risiko, ada potensi untuk terjejas kesihatan mental mereka, tidak mengira usia, tidak mengira jantina, ataupun ada secara khususnya mereka yang tertentu sahaja yang lebih mudah prone kepada terjejasnya kesihatan mental. Sebab ada orang kata macam ni, doktor, dia kata dalam kita semua ni ada beast kita sendiri, ada bull kita sendiri, cuma ada orang boleh kawal, ada orang tak boleh kawal. Betul ataupun tidak begitu? Ya, memang faktor-faktor seperti genetik, environment, keluarga, banyak-banyak faktor lagi, persekitaran dan sebagainya, memang kita panggil memberi kesan kepada seseorang individu. Kanak-kanak dan remaja ni merupakan individu-individu atau golongan yang tak terlepas daripada pengaruh-pengaruh inilah. Tapi kita lihat sebenarnya yang Dr. N bagi tahu tadi, pada peringkat awal ni kita lihat golongan dewasa. Tapi bila kita lihat pada tahun yang lebih terkini, kita lihat ramai anak-anak dan remaja juga terlibat. Kita melihat trend ini di mana anak-anak dan remaja ni memang mereka melihat kepada orang dewasa. Orang dewasa bukanlah mereka melihat saja, mereka terkesan kepada perkara-perkara yang berlaku pada ibu bapa mereka. Jadi sekiranya ibu bapa mereka tertekan, anak-anak juga tertekan. Jadi di situ kita lihat kesinambungan daripada apa yang berlaku di kalangan dewasa dan juga melibatkan anak dan remaja. Nak dikata kita panggil ada mereka-mereka yang mungkin imun, tapi pada pendapat saya isu immunity ini satu perkara yang agak subjektif. Kita semua terdedah kepada isu-isu stres, tekanan, masalah keluarga. Sekiranya kalau kita tak ada masalah, kita juga terdedah kepada masalah di sekolah, masalah kawan-kawan kita. Dan juga sekarang ni lebih kita panggil senang terdedah dalam masalah daripada media. Anak-anak kita terdedah kepada handphone, terdedah kepada WhatsApp, Facebook. Bukan begitu, juga mendedahkan mereka kepada tekanan yang sukar mereka kita panggil tangani dengan cara mereka sendiri. Mereka perlukan sokongan daripada ibu bapa, daripada sekolah, daripada kawan-kawan, daripada juga anggota-anggota perubatan kesihatan, ya, daripada berbagai-bagai agensi. Okey, jadi kalau katalah ada orang memang jenis keras hati, keras jiwa, tidak semestinya dia tidak berisiko untuk mengalami masalah kesihatan mental. Mereka kita panggil terkesan dengan cara yang lain. Yang sensitif terkesan dengan cara mereka sebagai orang yang sensitif. Tetapi orang yang agresif, orang yang keras hati, mereka terkesan dengan cara mereka sendiri. Tak semestinya orang yang keras hati mereka itu jadi keras, mereka imun, kebal. Tapi mereka juga terdedah kepada tekanan-tekanan yang mana mereka sekiranya mereka agresif, mungkin mereka tidak dapat menyesuaikan diri di kalangan masyarakat. Mereka tidak begitu diterima, maybe, kan? Padahal orang yang sensitif mungkin lebih diterima. Itu bergantung kepada senario ataupun keadaan-keadaan setempat. Okey. Yes. Okey. Jadi maknanya walaupun anda rasa anda orang yang kuat, anda orang yang keras dalamannya, tapi tidak semestinya anda kebal kepada ancaman kesihatan mental kerana ia boleh berlaku dan memberikan kesan kepada kita dalam pelbagai cara. Okey, bercakap tentang pertama sekali prosedur. Selepas yang 17,000 ni menduduki ujian saringan, selepas itu mereka ada dikenal pasti mempunyai risiko kemurungan dan risiko keresahan ini. Apa yang mereka kena buat selepas itu dan berapa jauh perjalanannya untuk mereka mendapatkan orang kata
settle lah, kiranya selesai masalah kesihatan mental ini? Okey, first of all saya nak bawa sikit penonton kepada, saya rasa saya suka nak angkat balik apa definisi kesihatan mental, sebab ramai masih orang kata, walaupun kita kata kita cakna tapi ramai yang mengatakan bahawa apa itu kesihatan mental. Kesihatan mental tu bermaksud bahawa seorang itu tahu potensi diri, boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan sehari-hari, boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang pada masyarakat. So bila kita masuk kepada fasa masalah kesihatan mental, itu yang bila ada hari-hari ketikanya kesihatan mental kita compromise. Dia macam contoh kan, bila tadi Dr. Ramli telah mengatakan bahawa banyak faktor tekanan kan, hari ni kita okey, tapi besok tiba-tiba isteri kita ataupun suami kita, ahli keluarga kita kita dapat tahu bahawa mereka ada penyakit kronik, contohlah yang paling menakutkan, penyakit kanser. So definitely kita punya kesihatan mental dia memang akan terjejas. Jadi di situ bila kita kata tadi berbalik kepada My Minda, itu kesihatan mental. Bila kita kata tentang masalah, dia adalah berlaku apabila seseorang itu terjejas dari segi emosi, perasaan dan juga fikiran yang menyebabkan dia tidak dapat berfungsi dengan optimum. Jadi mereka yang menjawab tadi, balik kepada My Minda tadi, ada risiko. Dia bukan diagnosis, risiko. Jadi di situ ada beberapa soalan yang kita tanya, contohnya adakah anda hilang minat terhadap perkara yang anda suka lakukan, contohnya. Jadi mereka tick yes, contohnya. Jadi mereka ada beberapa jawab pula pergi pula kepada fasa yang lain, ada risiko. Jadi kat situ risiko pertama yang kalau dia ada, katakan dia ada idea untuk dia rasa dia hidup ni tak bermakna, kita terus minta tolong dia telefon dekat kita punya talian. Tetapi di samping itu juga I think rakyat kita yang mana membuat saringan itu perlu juga tahu bahawa akses kepada rawatan ataupun bantuan memang ada. Maksudnya di situ kita memberi mereka tahu bahawa sebenarnya kita ada talian HEAL, contohnya, boleh dibantu. Bukan saja talian HEAL, kita ada talian-talian lain. Contohnya Befrienders ada ya, NGO, talian kasih kita ada kan. Kalau ada isu-isu yang lain, talian JAKIM. Sekarang ni saya kasih Care, kami telah bekerjasama semenjak tahun. Itu satu. Tetapi akses kepada perkhidmatan kesihatan mental juga adalah bergantung kepada seseorang itu is an informed choice. Jadi di sini bila mereka ada risiko, rakyat yang mana kita telah menyaring perlu tahu bahawa setiap 5 km kita ada klinik kesihatan yang kita boleh pergi untuk mendapatkan bantuan. Yes, of course, macam contoh Dr. Ramli duduk di Hospital Tunku Azizah, nak jumpa pakar, kita kena juga ada beberapa prosedur dia. Maksudnya kita kena ada sama rujukan, ada dia rujukan ataupun dia walk in dan lihat severity kan. Tetapi di sini kita nak maklumkan kepada rakyat bahawa risiko, maksudnya kita kena ambil tindakan bahawa itu hanya risiko dan bukan diagnosis. So sekiranya the first thing is actually kita perlu tahu itu sebab kita kena cakna simptom atau tanda-tanda awal masalah kesihatan mental. Pertama, bila kita dapati kita dah tak boleh sedih berpanjangan, contohnya kita hari ni okey, tiba-tiba masuk minggu depan ni because of something, apa-apa yang berlaku, dia sedih berpanjangan, hilang rasa tak ada tenaga, lepas tu gangguan tidur, hilang minat dalam things yang they love to do. So this is perubahan-perubahan yang menyebabkan seseorang tu, kalau katakan saya kawan baik dengan Wan atau saya kawan baik dengan siapa-siapa kan, as a best friend, you should be able, kita sepatutnya boleh kesan. And kita kata janganlah kata kau ada masalah ke. Siapa yang ada nak tahu orang tu ada masalah kan. Tapi kata for the past few days ni saya nampak macam you are not yourself, contohnya. Itu yang kita galakkan. Jadi untuk mereka yang buat saringan, mana yang kita boleh galakkan untuk berjumpa dengan pergi ke klinik kesihatan, kita maklumkan perkara itu. Tetapi itu juga kita beri juga mereka option di mana untuk mereka dapatkan bantuan. Ini peranan saya kira mereka yang ada authority, ada kuasa seperti Kementerian Kesihatan. Tapi peranan masyarakat di sekeliling, seperti yang doktor sebutkan tadi, kerana yang paling rapat dengan kita ialah orang-orang di sekeliling kita. Dan Dr. Ramli, saya teringat ada satu program satu masa dulu saya pernah terbaca di luar negara, mereka adakan Yellow Ribbon campaign, di mana kalau ada sesiapa yang rasa macam suicidal thought ni, tingkah laku membunuh
bunuh diri ni, mereka boleh guna yellow ribbon ini, jumpa siapa-siapa saja yang mereka jumpa adult dan bagi tahu saya nak gunakan yellow ribbon saya. Ini macam lifeline yang terakhir untuk mereka gunakan, dan orang yang mereka gunakan tu kena bertindak, kena bawa pergi kaunselor dan sebagainya sehingga ke tahap itu. Tapi saya nak bandingkan dengan norma kita atau budaya kita. Kalau kita cakap rasa macam malas nak kerja. Kau memang malas, jawapan orang dekat kita tu. Ataupun mungkin cakap dekat mak ayah kita ke, rasa macam tertekan, pressure ke, penat ke apa. Mungkin jawapan tu ialah jangan manja sangat. Mak dulu macam ni, ayah dulu macam ni. Jadi macam mana kita nak adaptasikan kedua-duanya dalam budaya kita? Kita mungkin kita boleh bermula daripada zaman anak-anak lagi. Anak-anak kita ni lahir bukanlah dengan vocabulary perasaan. Mereka tak ada vocabulary, mereka tak ada words perasaan tu. Kita sebagai ibu bapa, kita panggil mendedahkan anak-anak kita kepada bahasa-bahasa perasaan untuk mereka dapat kita panggil memberitahu pada kita tentang perasaan-perasaan mereka. Contohnya sekarang ni yang biasanya kan, kita bila anak-anak kita balik daripada sekolah kan, kita cakap belajar apa tadi, bagaimana, dah makan ke belum, all those kind of thing kan. Mungkin kita ubah sikit dengan cara kita, how do you feel today, bagaimana perasaan awak hari ni, ataupun Ahmad ataupun Ali, you nampak sedih. So dia dapat belajar perkataan baru hari ni, sedih. Oh, saya rasa sedih. Inilah perasaan saya hari ini. Okey, dan Ali nak ceritakan pada mama ke atau nak cerita pada ayah ke perasaan ini? So dia dapat cara untuk memberi tahu perasaan dia. Ini kita panggil emotional coaching yang mungkin kita boleh bagi kepada anak-anak kita. Satu perkara yang mungkin bukan culture kita, tapi mungkin kita boleh membudayakan cara ini. Mungkin Ali nampak gembira hari ini. Boleh Ali nak share dengan ayah? Kita address emosi mereka. Yes, kita ajar cara dia mengenal emosi mereka. Emosi takut, emosi resah, emosi gelisah, emosi sedih. Jadi mereka daripada kecil mereka tahu emosi-emosi ini dan tahu cara bagaimana mereka dapat mengekspreskan, menerangkan atau memberitahu pada orang lain. Dengan cara tu mereka tak rasa, mungkin dengan cara perlahan-lahan mereka tak rasa satu benda yang tabu ataupun benda yang satu benda yang tak perlu dibincangkan, satu perkara yang kita panggil akan menjadi lumrah, jadi satu perkara yang satu perkara yang normal untuk kita membicarakan perasaan kita kepada orang lain. Dan tidak ada salahnya. Apa jua perasaan tu tak ada salahnya. Okey. Jadi kalau kita tanya anak kita, kalau dia kata rasa bosan hari ini, kita acknowledge dulu. Acknowledge dulu. Bukannya terus saja. Bukan tu kenapa bosan? Dah banyak benda. Banyak orang dah bagi macam-macam kot. Kan? Itu memang sebiji. Biasa kan. Itulah ayat yang selalu kita boleh bayangkan akan menyambut luahan emosi. Kita bagi contoh lah. Ini kita panggil membudayakan cara yang baru, mengenali kita panggil memberitahu tentang bahasa emosi, mendengar, dan ibu bapa kena bersedia untuk mendengar. Remaja-remaja kita tahu remaja-remaja kita ni, kalau kita lihat dalam YouTube dan sebagainya kan, otak remaja kita ni perubahan dia agak berbeza. Di mana otak perasaan dia tu yang dikatakan limbic system tu, dia bergerak lebih awal, dia mature lebih cepat daripada otak pemikiran dia ataupun prefrontal cortex dia. Di mana jadi mereka akan senang untuk rasa sedih, tapi mereka tak dapat cara untuk mengawalnya. Tapi bukan mereka ni totally lost. Mereka perlu support, mereka perlu sokongan kita lah. Yang orang-orang dewasa yang dah banyak makan garam ni kan, untuk membantu mereka ni. Okey. Dr. N, kalau kita lihat sekarang di aplikasi X contohnya, saya kira ini perkara yang kalau kita saja-saja tengok, browse through, kita jumpa
statement-statement yang sebelum ni kita jarang dengar lah daripada orang-orang ataupun masyarakat cakap. Contohnya mereka sendiri yang mengakui, saya merupakan penyakit bipolar contohnya, dah berapa tahun. Saya seorang yang sedang menjalani rawatan depresi contohnya. Saya panic attack. So adakah ini semua, sebab kalau kita baca, kita rasa risau sikit. Adakah generasi remaja kita, generasi muda kita ini banyak yang berdepan dengan diagnosis seperti ini, ataupun kalau nak tengok dari segi yang bagus, maknanya mereka sendiri acknowledge apa yang mereka sedang hadapi dan mereka tidak malu. Bagaimana kita nak memahami situasi ini? Dia ada, saya rasa kalau macam dalam aplikasi, kalau kadang-kadang ada juga di mana ramai orang bila mereka letak macam tu, orang kata dia attention seeker. Betul. Ya, tapi saya rasa kita melihat dengan lebih sudut yang positif, sebab kadang-kadang kita saya cuma nak minta macam masyarakat kan ataupun remaja, sebenarnya apabila mereka ada, yes, it's good to actually acknowledge, because kita nak, seperti kata Dr. Ramli, kita nak normalize conversation ataupun percakapan tentang kesihatan mental. Jadi kita rasa kalau mereka ada masalah atau ada apa, dia nak acknowledge saya adalah yang mendapat rawatan. Tetapi bagusnya adalah sekiranya apa aplikasi yang digunakan, kata kalau dibuat TikTok dan sebagainya, untuk juga menjadi advocator kepada ataupun peers. Contohnya dia katakan seseorang itu ada bipolar ya. Tapi bipolar dia menunjukkan bahawa dia dalam rawatan, dia dalam keadaan yang stable. Yes. Jadi apabila dia tidak stable, dia akan beritahu saya tidak stable dan sebagainya, mungkin saya akan off. Saya ada kenalan-kenalan yang orang kita tahu perkara begitu, dan mereka acknowledge bahawa saya sedang menerima rawatan. Mereka tidak malu. Cuma yang kita risau adalah kita jangan self-diagnose. Itu yang kita jadi, walaupun apa dikeluarkan di Facebook ke Instagram ke social media, saya rasa pada saya lah personally, saya rasa mental health ni we should have no judgment. Kita tidak boleh judge seorang itu sebab kita tidak duduk dalam orang tu punya lingkup ataupun dalam rumah sendiri, duduk bersama-sama. Jadi kita tidak boleh judge. Kalau katakan dia dia nak acknowledge, mungkin itu satu cara untuk dia luah dan berkongsi dengan masyarakat, dan mungkin membawa kebaikan bahawa seseorang yang ada penyakit bipolar ataupun even skizofrenia boleh bekerja bila dia stable. Okey, itu membawa saya kepada soalan berikutnya, kerana saya nak bertanya tentang perkara yang sama. Biasanya orang tak cakap sebab berlakunya diskriminasi. Tapi adakah memang wujud saya tidak tahu kategori, mungkin high functioning, mereka yang masih ada mental illness tapi mereka juga boleh berfungsi sebaiknya, maka tidak perlu ada diskriminasi. Adakah boleh kita katakan begitu ataupun tidak? Apa Dr. Ramli, ni saya nak tunjuk sini, mitos dan fakta. Okey. Pesakit mental tak boleh bekerja, stigma. Kita stigmakan dia. Faktanya pesakit mental yang pulih, kalau dia stable, dia boleh bekerja. Sepatutnya tidak wujud diskriminasi. Sebagai contoh saya ambil dia kata penyakit mental tidak boleh pulih. Itu stigmanya, itu mitosnya. Penyakit mental boleh dirawat dan pesakit boleh pulih. Okey. Diskriminasi dia adalah, ataupun stigma dia adalah bila kita selalu mengatakan bahawa pesakit mental ini tidak boleh function. Jadi sila. Sila. So itu itu stigma dia. Dia ada banyak mitos, itu baru kita letak 3. Tapi saya nak sentuh sedikit sebab stigmanya selalunya apa yang berlaku, ramai orang menstigmakan apabila kita, contoh saya baru je balik daripada jumpa pakar psikiatri dan saya telah didiagnose dengan katakan major depressive disorder, MDD. The next thing, apa orang cakap selalu? Kalau katakan kita tak cakna tentang kesihatan mental, apa rasa-rasa Wan? Apa yang orang akan cakap? Depression? MDD? Jangkit tak? Itu lagi takut. Ni penyakit mental tak berjangkit. Penyakit mental tak berjangkit. Tak jangkit ke tak satu. Dia kata depression, you ada macam-macam kot. Depres apa? Kan? Kenapa you mesti sedih? Sedangkan apabila kalau kita pergi kepada seseorang dan kita kata, saya baru je dapat diagnose lepas tu dia kata, kena doa lebih. You tak cukup kuat. You must be strong. Itu ayat-ayat dia yang biasa. So itu adalah stigma. Saya tentu sikit sebelum pergi kepada Dr. Ramli. Satu lagi adalah apabila seseorang menceritakan masalah, stigmanya adalah apabila masalah you
tak besar mana pun. Masalah I dulu lagi teruk contoh. Jadi kita menstigmakan seseorang bila orang datang menceritakan kita tentang perasaan dia, sedih, dia didiagnose dengan depression, dia didiagnose bipolar contoh katakan ada anak-anak yang didiagnose ada penyakit-penyakit contoh ADHD atau autism contoh. Jadi dia macam keturunan ke? Itu dia dah stigma di situ. Dan kita memperkecilkan diagnosis dia tu. Ya, sedangkan kalau dia datang kata dia ada hypertension ataupun diabetik, tak ada pula orang nak kata kat dia, Dr. Ramli, you tak kuat. You tak kuat tu ataupun you tak cukup solat contoh. Ini remaja selalu cerita kat kita macam tu. Jadi stigma dia itu kita kena buang. Kalau orang datang cakap saya bacaan gula 15, tak ada pula yang jawab alah aku 25 okey je. Tak adalah. Maksudnya kita berlumba pula nak cakap teruk tinggi tu. Saya rendah aja. Tapi bila mental dia tak jadi macam tu. Sambutannya tu. Okey, Dr. Ramli nak. Tapi ini bergantung juga kepada mereka-mereka yang ada pengetahuan tentang masalah kesihatan mental lah. Tapi ramai kita ni dah mula cakna, dah mula membaca kan. Kita promosi kesihatan mental pun dah berkembang dan kita dah mula tahu tentang masalah-masalah ini. Jadi ramai yang dah mula kita panggil mula simpati, dapat mendengar dengan lebih baik. Tapi memanglah kalau kita lihat, saya pernah jumpa satu parents lah ya. Masa tu saya duduk di hospital Permai, Johor Bahru tu, hospital mental ya. Jadi dia bawa anak dia sebab anak dia ada masalah ADHD. Dia kata dia fikir bukan sekali nak datang. Dia fikir 10 kali, 15 kali baru dia datang. Kerana dia rasa, ya Allah, nak bawa ke hospital Permai anak aku tak gila. Itu dia kata. Jadi apa masalah dia suruh nak bawa anak aku ke hospital Permai ni? Bila dia masuk, dia lihat suasana, dia kata, Masya Allah, kata dia, berbeza daripada apa yang saya fikirkan selama ni. Rupanya ADHD ini bukanlah satu masalah seperti skizofrenia, sebab mereka tidak ada information. Itu bukan salah mereka pun. Kita yang masalah, kita tak bagi informasi yang betul pada mereka. Tak cukup, tak sampai pun. Okey. Saya rasa betul sebab mungkin ramai orang tidak tahu macam mana nak handle orang-orang yang mungkin berdepan dengan grief contohnya. Kalau mungkin saudara atau rakan-rakan kita kematian, kita tidak tahu apa ayat yang paling betul untuk bercakap, untuk nak kata sabarlah ke, tabahlah ke, Tuhan lebih sayang ke, sebab benda-benda macam tu ada katanya ada setengah-setengah orang dia tidak mau dengar pun. Dia dah tahu dah benda-benda tu semua. Tapi luka jiwa dia tu yang nak kena diubati. Jadi again, nampaknya bukan sekadar orang-orang yang ada masalah kesihatan mental saja yang perlu jumpa psikiatris. Yang tidak pun kena jumpa juga sebab nak tahu apa nak jawab ni. Kesedaran dalam pelanggan kita tu. Ya, betul. Bila memanglah, dan perkataan-perkataan tu pun kita panggil orang ni mungkin sensitif pada perkataan ini. Orang ini mungkin sensitif pada perkataan ini. Jadi kita bermula dengan mendengar. Dan membiarkan mereka berkata-kata, terus berkongsi perasaan, tanpa kita membuat apa-apa andaian, being judgemental dan sebagainya. Masalah kita adalah kita cepat untuk kita panggil memberi nasihat, cepat untuk memberi kita pendapat. Kita perlu beri masa mereka untuk memberi tahu apa yang ada dalam perasaan mereka. Okey. Adakah itu juga prosesnya kalau mereka pergi berjumpa psikiatris? Sebab mungkin ramai juga yang tak pernah pergi, jadi mereka takut. Tengah fikir kalau saya pergi ni macam mana cara dia, kita kena open, buka semua rahsia kita ke? Lepas tu nanti kan bocor pula rahsia tu pada orang lain ke? Adakah apa sebenarnya yang berlaku apabila kita mendapat rawatan psikiatris? Ya, memanglah kita semua kita panggil adalah kita punya oath kita kan, menjaga kerahsiaan dan sebagainya. Selalunya kita bergantung kepada mereka yang datang jumpa kita. Kita bertanya soalan dan kita membiarkan cara mereka untuk respon. Kita tak ada memaksa mereka untuk kita keluarkan segala-galanya, tetapi dengan cara kita respon kepada mereka, dengan cara kita mendengar apa keluhan-keluhan mereka dengan secara sendiri, secara sukarela, mereka mula untuk cuba nak berkongsi masalah mereka dengan kita. Bukanlah kita ni expert in every aspect of life, tidak. Tapi dengan cara kita mendengar
mendengar, dengan cara kita berbincang, dengan cara kita mengaitkan dengan apa-apa pengalaman-pengalaman kita yang terdahulu, kita dapat membantu mereka. Sedikit sebanyak dengan cara mereka meluahkan perasaan mereka, mereka dapat mengurangkan kesengsaraan yang ada dalam diri mereka. Okey. Ya. Baik. Kita akan berehat seketika. Kita kembali semula sebentar lagi. Malam ini topiknya menjelajah melankolia mengubah kesihatan minda. Kita bercakap secara khusus berkenaan dengan kesihatan mental dan situasinya dalam kalangan masyarakat kita. Kembali semula seketika nanti dalam Ruang Bicara. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. Kembali menerusi Ruang Bicara menjelajah melankolia mengubah kesihatan minda bersama dengan dua tetamu sekarang ini, Dr. Nur Rashikin Ibrahim, pakar perunding perubatan kesihatan awam dan juga Ketua Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan KKM, dan Dr. Ramli Muhammad Ali, pakar perunding psikiatri, Ketua Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Tunku Azizah KKM. Baik, sambung sedikit, saya nak pergi kepada jenis-jenis mungkin masalah kesihatan mental yang ada sekarang yang kita lihat. Tingkah laku bunuh diri. Menteri Kesihatan di Dewan Rakyat menyebut bahawa terdapat 217 kes melibatkan tingkah laku bunuh diri, dan kalau kita nak lihat secara generalnya, adakah ini satu perkara yang membimbangkan sekarang ini? Sama juga kalau saya go through timeline Twitter tu, ramai juga yang sudah ada yang boleh bercakap tentang ini, rasa macam ada sesuatu Idea. ada idea, ada rasa macam tak berguna, dan kita tengok ada respons yang agak positif daripada masyarakat pengguna media sosial juga, sebab ada yang tanya, okey, you kat mana sekarang, nak jumpa ke, walaupun tak kenal, nak boleh kita call contohnya. So benda-benda yang kita nampak agak positif tapi nak menunjukkan kewujudan pemikiran itu. Dan dari satu sudut yang positif, mereka juga risau dengan kewujudan fikiran itu dalam fikiran mereka. Sebab itu mereka lahirkan di media sosial. Kalau bercakap tentang ini, tentang tingkah laku bunuh diri ni, Dr. Ramli mungkin. Benda kita panggil isu ni makin bertambah ketara sekarang inilah. Masa saya bermula menceburkan di dalam arena psikiatri ini, kes-kes kita panggil overt ni, kata nak bunuh diri ni agak kurang disebabkan isu-isu agama dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita lihat dia bermula dengan kita panggil self-harm, ya, self-harm, especially di kalangan remaja, ya. Saya melihat macam dah ramai sangat yang self-harm. Ada terminologi sebenarnya bakut lah, ada kena gunakan bakut, kita bakut dekat handphone dan sebagainya. Juga digunakan bakut di lengan-lengan mereka, kan.
Jadi perkara-perkara ini sudah kita panggil satu macam dah jadi trend. Bila kita lihat isu-isu bunuh diri ini, bila mana mereka gagal mengawal perasaan mereka dari peringkat awal, di mana mereka di sekitar remaja-remaja ni ataupun mereka yang cuba nak bunuh diri ini, mereka gagal mengesan pada peringkat awal. Ya. Satu lagi, kita lihat kadang-kadang mereka ni ada gejala-gejala yang menjuruskan kepada masalah bunuh diri ini. Tapi kita takut nak bertanya. Kita takut nak bertanya sebab kita nak tanya, kita takut orang tu akan buat sebab kita tanya. Contohnya kita tanya soalan yang simple, bagaimana perasaan awak? Adakah kalau orang di dalam keadaan seperti awak ni, dia ada memikirkan untuk membunuh diri dan sebagainya. Kita tanya macam tu. Dengan cara ini mereka boleh mengeluarkan perasaan mereka, memberitahu kita. Dengan cara memberitahu tu, dia perasaan itu akan berkurangan. Kalau dia tak dapat memberitahu, fikirannya berlega-lega di dalam minda mereka sendiri. Mereka tak dapat berkongsi. Jadi kerana ketakutan kita untuk bertanya, perasaan itu bertambah dari masa ke semasa. Mereka tak dapat cope, tidak dapat menyelesaikan dengan cara mereka sendiri. Bunuh diri ini ataupun gejala-gejala bunuh diri ataupun tingkah laku bunuh diri ini adalah berdasarkan kepada kita panggil emotional pain. Kadang-kadang benda ni emotional pain tu sekejap aja. Tapi kerana sekejap itulah yang mereka tak dapat nak kawal. Sekiranya ada orang yang dapat membantu mereka, yang dapat bertanya diri mereka dan memberi sokongan pada mereka, kita panggil perasaan itu akan berkurangan. Dan juga rawatan-rawatan tertentu seperti rawatan-rawatan kemurungan dapat membantu mereka ini untuk mengurangkan gejala-gejala bunuh diri. Dan simptomnya tu, tanda-tanda yang ditunjukkan itu maksudnya adakah sama dengan tanda-tanda kemurungan, tanda-tanda yang lain-lain juga, ataupun dia ada tanda-tanda khusus yang kita memang boleh jadikan sebagai betul-betul alarm, red flag dah ni kalau macam ni contohnya. Selalunya kalau kita lihat kebanyakan mereka yang murung, mereka mengalami rasa hidup ni tak guna lagi. Mereka rasa hopeless, mereka rasa helpless. Tidak dapat membantu diri mereka sendiri. Mereka rasa tak dapat orang luar ni tak dapat membantu mereka. Masa depan mereka gelap, kan? Mereka tak rasa mereka akan ditolong dan sebagainya. Perkara-perkara ini menjuruskan kepada rasa nak bunuh diri. Itulah tanda-tanda awal yang kita lihatlah. Gejala-gejala seperti kemurungan yang berpanjangan, kita lihat contoh dia ada biological symptom, masalah makan, masalah interest tadi, ya, masalah tak lagi rasa. Di situ kita perlu bertanya. Kita perlu bertanya. Kalau ada contohnya jumpa dengan doktor-doktor ke atau kaunselor ke, kita perlu tanya tentang perkara ini. Sekiranya kita tanya, kita akan miss this kind of symptoms. The signs. Because seperti mana yang Dr. Ramli cakap tadi, bila kata tadi fasa kemurungan tu selalunya lah kita pernah ada, saya rasa kita pernah ada yang National Suicide Registry yang dulu masa tahun 2007 dulu mendapati bahawa kebanyakan lebih daripada 30% mereka yang mengambil tindakan untuk menamatkan riwayat ada berlaku sesuatu tragedi sebelum itu. Maksudnya kadang-kadang few weeks before ada berlaku tragedi. Contohnya macam kita lihat ya, rata-rata especially even di luar negara kan, dalam masa 6 months period tu sekiranya kita kehilangan seseorang dari ahli keluarga akibat daripada tindakan membunuh diri ataupun menamatkan riwayatnya, the risiko tu akan ada kepada ahli keluarga yang dekat-dekat yang lain. Because basically itu yang kadang-kadang ramai orang yang bila kalau kita ambil perhatian, kita akan tahu bahawa tanda-tanda awal ni sebagai contoh ya, selalunya kalau orang yang mengatakan dia, contohlah kita ambilkan I just don't feel like living. Kalau kita ada seseorang beritahu you lepas tu, anggap perkara itu serius. Jangan kata alah apa benda lah ataupun
main-main macam tu kan. Because kadang-kadang dia ada tanda-tanda awal. Contohnya kita ambil ada juga yang bila tiba-tiba berubah tingkah laku, mereka rasa mereka nak beli barang-barang. Ini kita lihat, especially itu sebab kita kalau boleh mereka yang dekat. Kita kalau kita menjaga 10 orang, kita ada ahli keluarga kan? I'm sure ahli keluarga kita ada IPA2I, ada di kan. Jadi kalau kita lihat anak-anak remaja kita, ada yang contohnya kata I just don't feel like living. Saya rasa baik mati lagi bagus. Bila cakap macam tu kan, janganlah kita ambil mudah. Sebagai dewasa jangan ambil mudah. Dan sebagai seorang kawan, saya rasa kita kena ambil tahu. Dan statistik studies juga menunjukkan bahawa dengan bertanyakan seseorang direct bahawa kenapa you berfikir macam tu, adakah memang ada niat, ataupun kadang-kadang you dah ada, even to the extent bila kita bertanya tu ada soalan-soalan yang seterusnya, tapi perlu ada latihan lah. Itu maknanya kalau kita tanya, ada kemungkinan dia tidak mendorong orang itu untuk dia tidak menjadi satu pendorong kepada orang itu untuk melakukan. Malah ada kemungkinan dia akan mungkin reduce sedikit keinginan dia akan rasa. Because kebanyakan orang ni kan, ya kan Dr. Ramli, kalau misalnya katakan Cik Wan, kita hanya akan bercerita kepada orang bila kita rasa safe. Safe zone. Ada ruang. Ada ruang. Itu sebab tadi yang bila kita kata bercerita dengan orang, kita punya kempen Kementerian Kesihatan tahun 2018 telah memfokuskan kepada Let's Talk. Let's Talk minda sihat. Di mana talk tu adalah tell someone you trust about your problem. A, ask for help, minta bantuan. L, listen without judgment. Macam tadi Dr. Ramli dah cakap kan, itu adalah kempen. And K, tahu, know where to seek help. Jadi itu kempen dia. Jadi bila kita dah buat 3 tahun ke berapa tahun kempen, kita sekarang nak hentikan stigma. Itu kita buat kempen baru pula. Jadi kita kalau boleh kita nak mereka yang mana memang ada masalah, come forward, mereka bercakap. Tak ada malunya kalau kita kata I have depression, I am on treatment but I'm functional. Itu yang paling penting. Hala tujuannya sekarang ialah untuk menghentikan stigma dan supaya orang boleh menerima isu kesihatan mental ini dengan positif. Itu antara perkara yang muncul selepas zaman-zaman digitalisasi inilah. Maknanya lebih mudah kita nampak orang menunjukkan tanda-tanda perilaku bunuh diri dan sebagainya. Satu lagi dari case tadi yang mungkin dah memang berlaku dalam kehidupan kita pembahasan juga berkenaan dengan perbuatan menghendap ataupun stalking. Dulu saya kira agak susah sikit, tapi bila ada media sosial orang mudah membuat perkara tersebut. Kalau kita mungkin mengambil contoh satu kes seorang juru foto di negara kita yang diganggu selama 8 tahun, terpaksa menukar lokasi, menyesuaikan gaya hidup baru hanya untuk hidup aman. Jadi kalau kita cakap pasal isu stalking ini dan juga masalah psikologi yang ada di sebaliknya, mungkin kalau boleh kita faham sedikit. Bila kita selalunya masalah stalkers ni, mereka ni jarang dirujuk kepada mereka sendiri tak datang untuk mendapat rawatan. Mereka ni tak datang. Sekiranya mereka datang untuk rawatan, kita boleh kita panggil personality inventory, buat psychological assessment, adakah dia ada personality tertentu yang menjurus kepada keinginan dia untuk stalking dan sebagainya. Tapi mereka ni selalu tidak datang untuk mendapatkan rawatan. Mereka tak rasa benda ni satu perkara yang perlukan rawatan. Mereka ni akan end up dalam forensik issue lah. Jail dan sebagainya. Sebab sudah jadi perbuatan jenayah pada setengah-setengah perkara dan sebagainya. Jadi tapi sekiranya mereka rasa benda ni satu perkara yang menyusahkan mereka sendiri, merasa obses, menyukarkan kehidupan dia, susah nak lupakan perkara ni, susah nak lari daripada perkara ni, mereka boleh datang. Itu dah tanda yang kita sudah tidak secara normalnya beroperasi kan. Mereka boleh datang. Dia mengganggu fungsi optimum. So dia memerlukan tindakan. Kawan-kawan dia boleh offer help, boleh suggest that you may need to see a psychologist or psychiatrist for assessment, at least for assessment. To know what's going on with you.
Then there is some form of treatment, some form of psychological intervention maybe, ataupun sekiranya perlu bagi dia ubat-ubatan untuk dia rasa lebih tenang, lebih mudah untuk meninggalkan obsession yang dia ada dan sebagainya. Jadi maknanya itu juga antara perkara yang kita boleh ambil sebagai petunjuk bahawa minda kita mungkin sedang mengalami masalah dan kita perlu dapatkan bantuan juga. Walaupun sekecil-kecil keinginan atau obsesi terhadap seseorang contohnya. Okey, kesan impak kepada sebarang perlakuan ataupun tingkah laku dari yang berpunca daripada masalah kesihatan mental kepada mangsa. Contohnya tadi, kes pengendap tadi. Mangsanya pula pun mungkin akan berdepan dengan kesihatan masalah kesihatan minda. Dan kalau kita bercakap pasal orang-orang yang mendera ataupun melakukan perkara-perkara yang agresif terhadap kanak-kanak dan sebagainya, kanak-kanak itu pula akan membesar satu masa nanti ada risiko juga mengalami masalah kesihatan mental. Betul begitu? Betul. Sebab kalau kita lihat banyak juga kajian-kajian menunjukkan banyak ramai-ramai orang selalu cakap kalau dia dulu pernah dibuli, dia akan menjadi seorang pembuli. Of course, it is not 100%. Tetapi risiko itu maksudnya mereka, sebab kita lihat kepada faktor yang menjurus kepada gangguan mental ataupun penyakit mental adalah disumbang oleh faktor-faktor risiko, contohnya trauma. Dia pernah mengalami trauma yang very great dulu tragedy sebagai contoh, pernah di abuse, didera semasa kecil contohnya, jadi mereka membesar dalam keadaan environment kan. Lepas tu juga masalah-masalah lain seperti kehidupan yang sukar. Dia apa-apa macam sampai orang kata dah jatuh ditimpa tangga kan. Basically these are factor-factor yang menjurus kepada seorang itu menunjukkan kelakuan yang sedemikian. Jadi di situ yang saya dapati bahawa contoh kita selalu lihat kalau dera yang mendera pun perlu dibantu. Kalau katakan ibu atau ayah, bila mereka dikenakan macam lately kita lihat di dalam media televisyen dan sebagainya, ada dijatuhkan hukuman akibat dera, akibat katakan pengabaian dan sebagainya. Tetapi kita juga melihat bahawa individu-individu ini juga perlu dibantu. Maksudnya sekiranya saya berpendapat sebagai seorang pakar perubatan, saya berpendapat bahawa sekiranya mereka dijatuhkan hukuman pun mereka perlu dibantu, dan itu juga adalah satu servis yang kita buat. Contohnya di penjara contohnya lah dan juga kita melihat mereka sebagai individu yang memerlukan rawatan. Jadi di situ yang saya merasakan bahawa sekiranya kita merasakan sekiranya ada ahli keluarga yang mengalami perkara-perkara seperti tadi kita cakap pasal stalker, lepas tu kita cakap pasal penderaan kan, pengabaian, di situlah perlu ada holistik punya bantuan, holistik punya orang kata rawatan, di mana dia tidak hanya melibatkan ubat-ubatan dia juga perlu melibatkan mungkin daripada segi aspek intervensi counselling, psychoeducation even CBT, cognitive behavioral therapy, banyak lagi cara-cara modality untuk bagaimana kita nak membantu dari segi perawatan. Itu sebab yang KKM yang kita nak cuba tingkatkan akses kepada bantuan. Okey. Dan dalam masa orang sudah ramai mula sedar juga sedikit sebanyak, mula ingin membantu, kita melihat wujud satu lagi ancaman, iaitu toxic positivity. Ini yang selalu disebut juga. Sebab apa jua berlaku, jangan nangis, jangan menangis. Tak boleh menangis, jangan tunjuk kita lemah. Kita kena senyum sepanjang masa, kita kena gembira sepanjang masa. Okey, kalau kita bercakap tentang ini, sebab saya kira ini terlalu banyak di mana-mana. Apa jua emosi kita tidak dikira, tidak dihiraukan, tapi kena positif. Kena bangun-bangun tidur je, terus positif. Adakah ini betul, dan kalau ia tidak betul, kesan ataupun impak kepada seseorang yang memang sedang mengalami masalah mental? Perkara ni dia tak semua orang dapat terima satu cara yang spesifik. Ada cara pep talk, motivational talk boleh membantu seseorang. Tapi ada setengah individu yang memerlukan kita panggil cara-cara yang lain.
positif ni kan be toxic seperti mana yang Cik Wan ceritalah. Padahal dia punya intention tu bagus. Tapi it can be toxic, especially remaja-remaja yang kita panggil, yang kita dah bagi tahu, mak bapak dah sering kali bagi tahu tentang perlu buat baik, perlu belajar, tapi mereka tak boleh keluar daripada kepompong dia. Mungkin dia ada masalah-masalah lain. Itu sebab kita sarankan kepada ibu bapa, sekiranya cara-cara biasa tidak dapat kita panggil mengubah anak-anak remaja mereka, anak-anak mereka kepada jalan yang lebih baik. Mungkin ada cara lain, contohnya membawa mereka kepada kaunselor ke, atau membawa mereka kepada psikologis ke, ataupun kepada pihak-pihak psikiatri. Untuk mereka kita cuba kita panggil untuk membuat assessment apakah masalah di bawahnya. Contoh dia, ada setengah-setengah anak-anak kita ni ada masalah seperti ADHD contoh dia, ataupun autisma. Autisma ni bukan mereka yang kita panggil, ada yang high functioning autism, ada yang kita panggil yang tak dapat menyesuaikan diri dia. Mereka susah nak kita panggil nak membuat aktiviti seperti orang lain, ya. Untuk kita panggil berinteraksi dengan orang lain. Mereka banyak isu-isu seperti ini yang hanya kita panggil memerlukan assessment, mungkin kita akan dapat mengenal pasti masalah-masalah mereka. Dapat menyelesaikan. Dan juga seterusnya cuba menyelesaikan masalah-masalah mereka. Saya nak sambung apa yang Dr. Ann cerita tadi tentang masalah trauma di kalangan kanak-kanak. Masalah trauma di kalangan kanak-kanak ni ada satu terminologi kita panggil ACE. Adverse Childhood Experiences ataupun Adverse Childhood Events. Dia kan satu kajian di Amerika lah. Mereka mendapati bilangan ACE ni ada kaitan dengan masalah-masalah seperti kanser, cardiovascular problem, bukan masalah mental saja. Jadi kan sekiranya mereka tu ada diabetes contohnya, mungkin dia ada childhood events, ya, beberapa childhood event yang mereka ada. Jadi sekarang ni apa yang kita sedang fikirkan adalah bagaimana kita untuk mengenal pasti, untuk kita panggil melayani ataupun supporting people with so-called trauma informed way. Contoh dia, kita dalam hati kita ada dia ni mungkin ada trauma-trauma semasa dahulu. Jadi kita bila mereka datang jumpa kita sentiasa memikirkan, bercakap dengan cara cuba mengolahkan perkataan-perkataan kita dengan cara-cara begitu. Contoh dia ada satu seorang remaja jumpa dengan saya. Dia bercerita tentang bagaimana dia ada masalah di sekolah dia. Di masalah sekolah dia nak pergi sekolah, tapi dia sukar untuk disebabkan dia punya limitation yang dia ada, dia sukar untuk berinteraksi. Jadi cikgu dia tanya, awak nak ambil SPM, berapa subjek yang awak nak ambil? Very simple question, kan? Jadi dia susah nak jawab. Dan cikgu dia tanya lagi, itu pun awak susah nak jawab. Kan? Cikgu dia tak tahu dia tu apa. Esoknya dia tak pergi sekolah. Jadi isunya kita mungkin kita terlepas pandang yang mungkin ada sesuatu dalam diri dia yang mungkin kita boleh ubah soalan itu bersoalan yang lain. Yes. Nampak kalau itulah kesnya, banyak kerja lagi lah nak kena buat, tapi ia harus berterusan dan harus sentiasa berlaku. Betul. Baik, doktor, kita ada sedikit masa saja lagi, tapi saya ingin tekankan tentang bagaimana mungkin pencegahan, intervention masalah kesihatan mental boleh dilakukan dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Sebab saya kira ini juga antara perkara yang dititik beratkan oleh KKM, dan kita melihat kemungkinan satu masa nanti kita berdepan dengan generasi PKP dah. Mereka ni yang akan jadi orang-orang dewasa ni. Generasi yang luka jiwanya ni disebabkan orang-orang lain pada masa kecil mereka, seperti yang Dr. Ramli sebutkan tadi. Saya rasa one of the things, because KKM memang kita dah buat. Kita pernah daripada tahun 2011 pun kita dah buat program Minda Sihat. That means kita promote mental health di sekolah. Jadi di sekolah kita ada kaunselor. Saya melihat bahawa untuk pendekatan dia masih berbalik kepada isu ataupun berbalik kepada tanggungjawab ibu bapa dan penjaga untuk cakna tentang kesihatan mental dan untuk mengambil tahu dan
perlu ada satu pendekatan bersama dengan kaunselor guru sekolah. Kenapa saya kata begitu? Sebab program minda sihat sekolah yang kita laksanakan, kita ada modul di mana saringan dilaksanakan di sekolah, identify, dan mereka ini ada yang dibawa jumpa kaunselor. Jadi itu yang kita buat kempen stigma supaya anak-anak kita dan ibu bapa kita tidak ada stigma di sekolah itu. Sekiranya anak mereka, katakan contoh saya ambil ya, kita macam tadi Dr. Ramli banyak cakap pasal ADHD ya. ADHD ni adalah satu yang kadang-kadang ibu bapa sendiri, kita ada beberapa yang kita pernah 17 tahun baru diagnose ADHD. Kecil-kecil tak diagnose, sepatutnya didiagnose awal kan. Tetapi mungkin dari segi pengetahuan kita tak nampak hyperactivity kanak-kanak itu. Jadi bila di sekolah apa yang berlaku, bila meningkat dewasa mereka tak buat contohnya tertidur dalam kelas. Lepas tu tak buat homework contoh. Jadi apa yang cikgu-cikgu kata? Malas. Contoh ya. Tapi apabila dia lebih tahu, lebih cakna, jadi mungkin ini perlu penilaian. Jadi di situ kalau katakan macam bagaimana pendekatan Kementerian Kesihatan, baru-baru ni kita juga sedang membangunkan inisiatif membangunkan plan tindakan strategik untuk kesihatan mental kanak-kanak dan remaja. So kita dah ada plan secara khusus. Ya. Baik. Itulah. Jadi saya nak ni lah sikit lah. Kalau misalnya katakan ni kempen kita dan kita boleh call talian 15555 yang beroperasi setiap hari 8 hingga 12.30 malam. Talian HEAL 15555. Tetapi dia cuma dia punya ni dia dikendalikan oleh kaunselor Kementerian Kesihatan. Itulah dia. Kalau anda ada sebarang keperluan untuk meminta bantuan, maka boleh hubungi talian ini atau banyak lagi cara-cara lain sebenarnya seperti yang Dr. sebutkan dengan NGO dan sebagainya. Dan terima kasih kita ucapkan Dr. Nur Rashikin Ibrahim, Pakar Perunding Perubatan Kesihatan Awam, Ketua Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan KKM, dan Dr. Ramli Muhammad Ali, Pakar Perunding Psikiatri, Ketua Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Tunku Azizah KKM. Hari ini saya pakai dua simbol. Yang pertamanya ialah green ribbon. Ini mewakili Hari Kesihatan Mental Sedunia. Dan yang di bawah ini Dr. Muffler yang mewakili semangat kita memberikan sokongan kepada Palestin yang terluka jiwa dan fizikalnya juga. Jadi seperti biasa dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Wan Syahrina, jumpa lagi pada lain masa.